Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Tasnim bin Cik Nali. Nombor matris 067479. Kitab yang telah kami pilih dan telah kami cadang untuk diringkaskan dan jadikan satu laporan adalah kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan hasil daripada Haji Sa'id Haji Ibrahim, iaitu bekas mufti negeri Sabah. Sebelum kita meneruskan, sukacita saya ingin meringkaskan, menceritakan serba sedikit tentang kitab ini. Kitab ini menghuraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, iaitu keistimewaan akidah, kepentingan akidah, akidah yang sahih dan ciri-cirinya, akidah rububiyah dan masalah-masalah keimanan yang merosakkan iman dan yang menyebabkan kekufuran dan lain-lain. Kitab ini disusun dengan keterangan dan huraian dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga disertakan perbincangan dan kesimpulan untuk memudahkan para pembaca dan pengguna kitab ini memahami intisari isi kandungannya secara berkesan. Kitab ini memberi kefahaman yang menyeluruh mengenai masalah-masalah akidah untuk menangani akidah-akidah yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Misalnya akidah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. Oleh itu, kitab ini adalah sangat sesuai dibaca dan dipelajari di kelas-kelas pengajian, takmir, masjid dan surau untuk dijadikan kitab bacaan dan pelajaran dalam ilmu tauhid dan akidah. Kitab ini juga sangat memberi faedah dan manfaat kepada orang-orang mukmin seluruhnya, khususnya kepada para pengajar dan pelajar dalam mempelajari ilmu tauhid dan akidah. Kemudian kitab ini juga terdapat mengandungi isi kandungan seperti Islam agama fitrah, kemudian pengenalan akidah tauhid dan keistimewaannya, dan kepentingan akidah dalam Islam. Kemudian pengertian fitrah. Fitrah yang dimasukkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang betul. Seterusnya, pengertian akidah dan keistimewaannya. Akidah tauhid mempunyai pengertian yang sama, iaitu ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan sam'iyat dengan dalil-dalil yakniyah yang akliyah dan nakliyah yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada di dalam hati seseorang manusia. Akhir sekali, kepentingan akidah dalam Islam. Dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan, di mana amalan-amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang berlandaskan akidah. Justru itu, mereka yang tidak beriman dengan Allah tidak berhak menerima pahala dari Allah di atas amalan-amalan yang mereka kerjakan itu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung pembincangan ini daripada sahabat saya yang seterusnya, iaitu tajuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bermaksud beriman dengan kewujudan Allah. Tetapi iman itu bukan sebarang iman daripada seseorang, tetapi keimanan yang sebenarnya ialah perasaan dari hati seseorang yang mempunyai cinta dan kasih sayang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di alam dunia ini dan mempunyai pertalian yang kukuh antara Khalik dan makhluk, iaitu antara Allah dan manusia.
Seperti mana yang saya kata tadi, beriman kepada Allah bermaksud beriman kepada kewujudan Allah SWT, iaitu penciptaan alam semesta ini dan pertukaran siang dan malam boleh menjadi bukti sebagai Allah SWT mentadbir alam ini. Dan mereka yang beriman dengan kewujudan Allah ialah mereka yang mengiktikadkan Allah dengan iktikad yang jazam, iaitu pasti dan tetap. Dan iktikad ini terdapat 14 kesemuanya. Tajuk yang seterusnya iaitu beriman kepada malaikat. Seperti mana yang kita tahu, beriman dengan malaikat merupakan salah satu daripada rukun iman 6. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat daripada cahaya untuk beribadat kepadanya. Yang seterusnya, malaikat ni tidak pernah membantah apa yang disuruh Allah, dan mereka menjalankan tugas yang diperintahkan Allah dan melaksanakannya. Oleh hal demikian, semua orang beriman, wajib beriman dengan kewujudan malaikat yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya mereka tidak beriman, maka terbatallah iman mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Maksudnya, Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Sambung ke tajuk yang seterusnya, iaitu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah tuntutan syarak, merupakan juga salah satu daripada rukun iman 6. Mengikut pengarang, beriman kepada Rasul boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu ijmal, maksudnya borong, dan tafsil, iaitu satu persatu. Beriman pada Rasul secara ijmal ialah beriman kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasulnya, diketahui kenabian dan kerasulan mereka secara umum, tidak disebutkan nama-nama mereka satu persatu di dalam Al-Quran. Dan beriman kepada Rasul-Rasul secara tafsir pula ialah beriman kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasulnya yang diketahui kenabian dan kerasulan mereka secara khusus satu persatu dengan jalan wahyu, dan disebutkan nama-nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu di dalam Al-Quran. Yang seterusnya, nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang disebutkan di dalam Quran adalah seramai 25 orang, iaitu daripada Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Dan perbezaan Nabi dan Rasul, iaitu Nabi ialah seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disuruh menyampaikan wahyu-wahyu yang terimanya itu kepada orang lain. Manakala Rasul ialah seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri dan disuruh menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya tadi kepada orang lain. Seterusnya, terdapat juga Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah kehormatan yang diberikan kepada 5 Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, dan Nabi Nuh AS. Kerana mereka ni banyak mengalami berbagai cubaan dan penderitaan ketika menyampaikan ajaran Allah SWT. Oleh kerana itu, atas ketabahan dan kesabaran mereka, Allah menganugerahi mereka gelar Ulul Azmi. Dan untuk terakhir, dan sekiranya kita tidak beriman kepada Rasul, maka terbatallah juga iman kita. InsyaAllah akan sambung ke pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ikram bin Arif Rifashah, nombor metrik 067467. Baiklah, saya akan menyambung
pembentangan daripada sahabat saya. Seterusnya, beriman kepada kitab. Beriman dengan kitab Allah adalah satu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Kitab-kitab yang terbesar dari kitab-kitab ketuhanan yang wajib bagi setiap orang yang mukallaf mengetahuinya dan beriman kepadanya dengan i'alan tafsil, yakni satu persatu. Adalah sebanyak 4 kitab, iaitu yang pertama kitab Taurat, yakni diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quranul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu tidak dapat diketahui oleh sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun demikian, Allah mengadakan pelbagai tanda atau alamat yang menunjukkan bahawa saat tibanya hari kiamat itu. Antaranya ada 2 tanda, yakni tanda yang kecil dengan yang besar. Tanda yang kecil seperti masa jadi singkat, fitnah banyak, lepas tu banyak berlaku gempa bumi, itu antaranya lah. Dan yang kedua, tanda besar, yakni naik matahari dari barat. Seterusnya, keluar sejenis binatang dari bumi. Seterusnya, muncul Dajjal. Seterusnya, turun Nabi Isa. Dan seterusnya, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.